tak kata Musa berdoa tapi kata Musa berkata, ya Tuhanku demi nikmat yang telah engkau anugerahkan, ayat 17 kan. Tapi kalau include yang tu 5 lah. So 45 kan. Nak kata kisah seorang hamba Allah yang sentiasa berdoa kepada Allah, yang sentiasa bercakap-cakap dengan Allah. Maknanya hubungan dia dengan Allah itu sangat rapat kan. Dan akak sangat suka nak stress kepada doa pada ayat ke-24. Siapa pernah dapat? Dengar. Pernah dengar? Kan, pernah dapat kan? Bila Nabi Musa doa kan, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir kan. Ya Allah kan, sesungguhnya aku sangat perlukan something dari engkau untuk turunkan kepada aku yang fakir. Apa yang berlaku pada Musa sebelum ni? Dia bunuh orang. Lepas tu Dia kepadanya juga kisah Musa lah keseluruhan. Kenapa dia berdoa benda ni? Before dia berdoa ni, apa yang jadi kepada Musa? Dia bunuh orang. Okay, lepas tu apa lagi dia buat? Dia lari. Sebelum dia bunuh orang tu, dia macam mana kehidupan dia? dia terselamat kan. Dia selamat Fir'aun. Dia selamat daripada dibunuh kan masa bayi. Dia tinggal dengan Fir'aun. Okay, so kita go through kisah Nabi Musa daripada kecil. Nabi Musa dia yang dijaga oleh Fir'aun kan. Nabi Musa ni Bani apa? Israel. Fir'aun orang apa? Orang Mesir betul. Betul. Okay, so Bani Israel dengan Mesir ni muka diorang sama tak? Kalau tengok macam Israel yang dekat Israel tu muka sekarang, muka diorang macam mana? Kurang sama je. Muka diorang putih kan, kacak. Cantik. Orang Israel punya kaum kan. Kalau tengok sekarang pun kan, muka putih, mata biru-biru kan. Macam tu lah kan. Tapi orang Mesir ni lain lah kan, rupa watakan dia. Dan Nabi Musa bila digambarkan, dia adalah seorang yang kuat kan. Pukul sekali mati. Kuat gagah orang Israel ni. Sebab tu lah diorang adalah golongan hamba masa tu. Tapi sebabkan Nabi Musa diberi hikmah dan ilmu dari kecil, so dia dapat bezakan lah macam kenapa orang dalam Islam ni tak sama dengan aku, lain kan. Kenapa orang-orang kat bawah tu macam aku kan. So Nabi Musa ni dia diam-diam dia turun padang macam bantu golongan hamba ni tau. Dia bantu sebab tapi golongan hamba ni tak tahu dia ni anak angkat Fir'aun. Sebab apa? Sebab muka Nabi Musa ni macam diorang, bukan macam orang Mesir. So orang ni pun tak tahu. So satu hari ni berlakulah perbalahan kan, yang macam dalam Quran ni kan. Berlaku perbalahan dan dia orang Israel ni minta tolong Nabi Musa kan. Tapi bila tolong, apa yang jadi? Tapi mati. So lepas tu kan, Fir'aun ni sebenarnya dia bukanlah sayang sangat pun yang Musa kan. Dia jaga Musa tu sebab Isteri dia suka. sebab Asiah suruh Asiah suka. Dan dia sangatlah sayang kat Asiah sebenarnya kan. Tak ada air nak bagi. Orang Israel kan ada Tapi mati kan, which is dia tak expect pun benda tu berlaku. Dan dia tak nak pun benda. Dan dia kata apa, itulah perbuatan syaitan kan. Kita kalau buat salah bulan puasa ni, macam nak salahkan syaitan ni, tiba saja selit. So dan kemudian so Fir'aun ni macam biasa, this is the chance. Aku tak suka kau pun, so memang nak bunuh. Dan aku boleh gunakan alasan ni untuk nak balas balik kan kepada Musa kan. Dan adalah seorang lelaki dia kata macam Musa, dia orang tengah macam nak bunuh kau kan, so better kau lari kan. Lari daripada kalau kat sini dia kata Memphis kan, kota Memphis kat Egypt lah. Lari ke Madian kat mana sekarang? Madian ni apa sekarang? Ni susah, dia bukan sirah kan, dia macam geografi sikit. Pakistan. Sekarang Pakistan. So kalau daripada Mesir ke Pakistan dalam 3,000 lebih kilometer. Dia nak 4,000, 37 something kan. Jalan kaki. Lari. Guna kaki lah guna. Jauh tak? Kita mentadisa 3 km pun macam penat kan. Ni lari 3,000 nak dekat 4,000. Kuat lah Nabi Musa ni sebenarnya. So bila lari pada satu tempat, dia tak packing apa pun. Dia macam lari. Bila orang cakap lari, dia terus lari. Barang apa semua tak bawa. Tak ada makanan, tak ada baju yang dipakai tu je. So perasaan dia waktu tu, dengan orang nak kejar dia. Nabi Musa ni banyak kisah kejar-kejar. Yang tongkat tu lari lah. Okay, orang nak kejar dia semua.
Dan dia tak tahu apa yang dia buat. Masuk ke satu kawasan yang tak ada apa. So hidup dia macam plot twist lah. Daripada dulu aku hidup dalam istana semua kan. Sekarang aku kosong. Fakir kan dia kata. Fakir ni definisi dia Miskin. miskin. Fakir dan miskin ada beza tak? Fakir tu lagi rendah dari miskin. Fakir lagi rendah daripada miskin. Fakir ni kita memerlukan. Kalau sempat Google kat tadi masuk fakir. Macam ada baik definisi, fakir jiwa, fakir harta, benda kan. Tapi dia kata fakir ni kita memerlukan something, kita memang tak ada apa-apa. In terms of kita sangat memerlukan Allah kan. Dan lawan kepada fakir adalah Al-Ghani kan. Nama-nama Allah Maha Kaya. Dengar satu ni, someone ni dia share, dia kata orang kaya pun tak semestinya dia orang tak fakir. Sebab lagi kaya, lagi kita perlukan kan. Contohnya bila rumah besar, dia perlukan orang gaji lagi ramai pada orang yang rumah kecil kan. Bila makin besar, macam makin banyak benda yang dia perlukan kan. So memerlukan lah fakir lah, satu kefakiran lah. Dan manusia memang tak terlepas pun dari sifat fakir ni kan. Sebab yang kaya ni lah Allah kan, Maha Kaya. So sukalah kan bila Nabi Musa waktu ni kalau ikut mentah kaki kan, dia kata kebaikan yang ni adalah dimaksud makanan kan. Tapi ada mufassirin yang cakap bukanlah pada makanan saja kan. Alah apa-apa jenis kebaikan pun, sebab aku tak tahu pun apa yang terbaik untuk diri aku sekarang kan. Macam Antuna rasa masuk KMB tu terbaik ke? Baik ke? Saya rasa lah waktu sentri tu terbaik tak masuk KMB? Macam dalam IB, lepas tu macam tak lawa lah tu. Bilik 2 katil. Nak lalu pun lorong satu orang je boleh lalu, tak boleh dua-dua kan. So terbaik ke masuk KMB tu? Baik. Baik sebab pesta usrah tak? Terbaik sebab Sebab saya dapat tabiah kat situ. terbaik situ. Bismillah. Awak rasa terbaik ke? Ya, tapi tandas selalu rosak, tak ada air. Tak tahu tak apa. Ya. Oh tak apa. Boleh angkat baldi tak apa, tak kisah. So alhamdulillah kan, terbaik definisi kita lah pada pengenalan kita dengan Allah kan. Macam mana kita mengenali Allah, apa pun yang dapat kita kan, selagi benda tu mendekatkan kita kepada Allah kan, itulah terbaik pun dalam hidup kita kan. Sebab certain orang dia tak nampak apa yang terbaik kan. Yang terbaik tu bila dapat benda-benda yang best, apa yang dia nak kan. Contoh macam benda mewah. Macam tu tak adil lah untuk orang miskin kan. Macam adakah orang miskin tak layak untuk dapat yang terbaik kan? Adakah orang yang tak dapat fly overseas tu tak terbaik kan? Maksudnya diorang tak dapat yang terbaik sebab diorang tak dapat fly overseas kan. Tapi tak lah, bila Allah tu maha adil. So adilnya lah Allah tak define pun kebaikan dari sudut tu. Tapi Allah kata kan, kalau aku bagikan dia kebaikan, aku bagikan dia kefahaman agama kan. So kefahaman agama yang bagaimana? Bukanlah kefahaman agama pun masuk sekolah agama lepas tu keluar. Itu adalah ilmu agama yang kita dapat kan. Tapi sebab tu lah banyak je kes kita dengar macam dia tak kisahlah sekolah agama ke sekolah kebangsaan ke, akan ada je isu-isu yang budak-budak nakal kan. Tak kisahlah macam mana pun. Sebab apa? Sebab dia tak kefahaman Islam ni Allah je yang boleh bagi kepada orang yang dikehendaki, kepada orang yang mencari kan. So let's define lah yang terbaik buat diri kita kan. Sekarang kan contoh kita banyak fasa-fasa menentu kan. Contoh fasa kita nak tunggu result, kita nak dapat uni, betul ke? Macam uni aku minta ni kan. So ini sebenarnya Nabi Musa, bila Allah merakamkan doa Nabi Musa dalam Quran kan, ada signifikan dia kat situ kan. Kenapa? Doa ni yang sangat famous lah dalam kehidupan seorang da'i. Sebab lepas tu tiba akak tak boleh nak doa yang macam saya nak fly. Tak boleh. Boleh? Boleh. Tak boleh saya nak doa, saya nak rumah besar. Boleh tak? Boleh kan? Tapi dia boleh kan. Tapi bila kita doa spesifik macam tu, kita kena doa spesifik juga kan. Tak cakap tak kan. Tapi contoh lah, kita nak doa macam ni, Allah aku nak makan temikai hari ni kan. Tiba tak dapat makan temikai. Apa perasaan kita sebagai seorang manusia? Sedih. Kita kecewa kan sebab kita manusia. So at the first place kita kena ada mindset. Sebab bagi akak selalu rasa doa ni mindset kan. Sebab benda yang kita sebut, kita dengar, benda tu simpan kepala kan. Kita kena buat satu paradigm dan kita kena set kan macam terbaik ni macam mana kan. Sebab itulah Nabi Musa doa kebaikan, which is dia tak tahu pun kebaikan apa.
Dan kemudian doa lah spesifik tu kan. Tapi doa yang kita nak tu kan, ke mana akhir kita nak benda tu bawa kita. Kita nak makan terbikai, lepas tu benda tu bawa kepada Allah tak kan. Cakap so makan terbikai ngantuk, lepas tu tak solat. Macam kelakar kan. Tak terbaik lah maksud terbikai tu. So macam kalau aku pergi masuk universiti sini kan, aku masuk universiti sini, tapi akhirnya yang aku nak adalah keseronokan tempat ni. Macam kalau orang nakal-nakal sikit ada kelab kan, tapi akak percaya ada nak tak. Contoh kan, contoh dia. So terbaik ke universiti macam tu kan, yang kita nak bukan universiti lah, mana-mana pun lah kita nak pergi kan. Besar nanti pun banyak benda kita nak fikir kan. Contoh nanti fasa kerja kan, kerja doktor je ke yang terbaik kan, engineer je ke. Tapi kalau penyapu sampah tu, makcik tu menyapu sampah, tapi benda tu lah yang banyak tarbiyah dia, maksudnya banyak benda-benda yang dia boleh muhasabah, itulah terbaik untuk makcik tu kan. So kat sini bila Nabi Musa doa khair kan, bezalah al-khair dengan khair kan. Al-khair kan kebaikan itu, tapi khair ni kebaikan yang banyak yang kita tak tahu pun kebaikan apa kan. Apa benda, dari arah mana yang kita tak sangka-sangka. Contohnya macam akak cakap dia KMB kan, siapa expect KMB tu tempat yang membawa kebaikan kepada kita kan. Nangis lah dapat IB kan. Siapa expect IB tu akhirnya mentarbiyah kita menjadi manusia yang meletakkan kebergantungan kita kepada Allah je. Kalau lah IB tu tak susah kan, adakah antum nak akan betul-betul dekat kepada Allah, mencari Allah kan, macam betul-betul letakkan trust kita kepada Allah kan. Sebab ada orang kata kalau lah Allah tak ada, kita tak akan berjaya IB kalau kita tak sandarkan kepada Allah. Sebab IB tu memang susah, bukanlah susah, struggle dia kena hebat lah. So kalau lah kita tak macam ada Allah ketika itu, kita rapuh kan, macam aku kata boleh patah juga kan. So kat sini dah akhirnya apa jadi kepada Nabi Musa, macam apa kebaikan yang Allah bagi kepada dia kan. So, bukanlah kahwin gitu kan, bukan bagi dia macam bukanlah Allah bagi dia isteri je, Allah bagi dia kerja. Lepas tu Nabi Syuaib provide dia tempat tinggal, provide dia makanan kan. Lepas tu akak macam I ada buku ni tau, akak baca kisah-kisah Nabi. Lepas tu bila lah dia dapat risalah wahyu tu kan, aku tunjuk buku dia lah, tak ada nak baca pun. Bila dia dapat risalah wahyu kan, kena rasa kan kena menyampaikan kan. So dia kena sampaikan Islam kepada Fir'aun kan, dia tulis ni, sampaikan risalah kepada Fir'aun. Lepas tu Fir'aun kata lah, kau ni masih tak bersyukur, ada dalam surah Syu'ara kot. Kau ni adalah manusia yang tak bersyukur kan, sebab aku besarkan kau dari kecil, sekarang kau nak suruh aku sembah Tuhan kau macam tu lah. Macam kau ni adalah termasuk golongan orang yang tak bersyukur lah. Fir'aun marah-marah ni semua kan. Tapi Musa kata kan, tapi yang aku larikan diri pada engkau tu adalah satu kebaikan lah buat aku. Sebab aku berjumpa, macam aku dapat sebab bila lari tu lah yang dia Allah turunkan wahyu ketika itu dekat Bukit Tur kan, kat Tur kan. Saya kata itulah kebaikan buat aku, itu yang terbaik kan bila aku lari. Dia tak expect pun aku bila aku lari kan. So akan masa nak cakap apa pun yang berlaku hidup kita kan, doa lah kan. Macam ya Allah bagilah aku result yang terbaik kan. Bukanlah macam ya Allah bagilah aku result 48, macam 45 kan. Kalau lah 45, tapi kalau lah 45 tu tiba kan sponsor kan, hati sponsor orang yang pegang kan. Kalau 45 tiba sponsor kata tahun ni macam dia nak, mana dia 46 tiba kan. Tapi nak kata hati sponsor tak orang yang pegang kan. Contohnya batch korang 33 pun tiba Allah lembutkan hati sponsor kan, boleh fly. Maksud rezeki tu pada tangan Allah. Terbaik tu bukanlah pada angka nombor, tapi terbaik tu kita tak tahu. Kebaikan tu adalah hanya Allah je yang tahu kan. So macam ya Allah, result ni aku nak result yang terbaik, universiti ni aku nak universiti yang terbaik kan. Hantarlah aku satu tempat yang dekatkan aku dengan kau kan. Kalau lah aku bawa aku ke satu tempat yang best pun, tapi kat situ aku sangatlah macam tiba lupa diri ke apa, na'udzubillah kan. Macam tak best lah benda tu. Itu bukan satu kebaikan untuk kita kan. So nak macam sama-sama lah kita ubah mindset, kebaikan tu macam mana, ubah cara kita berdoa kan. Doa lah spesifik, dan kemudian doa lah insya Allah aku nak yang terbaik kan. Aku nak segala kebaikan yang aku tak tahu, buat sembah aku ni fakir kan. Nak tambah apa-apa boleh tambah. Ni pun dah habis macam tambah. Nah, boleh lah. Siapa nak tambah ke? Pasal aku macam cakap kalau nak tengok perjalanan kisah Nabi Musa tu kan, ayat 21 tu maka Musa pun keluar daripada negeri itu dengan rasa takut.
waspada lalu dia berdoa, ya Tuhanku selamatkan aku daripada orang-orang yang zalim tu. Masa ni Musa dia kena kejar dengan pengikut Fir'aun, faham ke? Tahu tak Fir'aun tu hebat dia macam mana? Cerita pasal Fir'aun ni. Apa dia? Dia tak pernah sakit, yes. Dia macam tu kan. And dia ni macam hebatnya Fir'aun ni, masa tu orang memang hantar anak dia untuk belajar dekat Mesir. Fir'aun Mesir kan? Maksudnya orang ajar dekat Egypt tu untuk belajar dekat situ. Maknanya kalau sekarang orang hantar pergi UK kan, maknanya macam kita pergi lawan Theresa May lah sekarang. Contoh ataupun Donald Trump whatever kan. Tapi itulah contoh macam mana pengikut dia yang pergi kejar Nabi Musa ni. Pasal tu dalam perasaan takut tu dia macam mana? Dia berdoa kan. Kalau ayat 22 tu, Rabbi ayah dia ni sahabat as-sabilan, mudah-mudahan Tuhan tu menunjukkan jalan yang benar. Satu benda pasal Nabi Musa yang sangat best adalah dia satu hamba yang sangat, itulah macam Syahizan kata dekat kan. Lepas tu lagi satu dia macam dia macam pergantungan dia dengan Allah tu, keimanan dia dengan Allah tu macam tak boleh nak engkau tak lawan. Tapi macam gila lah, macam mana macam mana tah, tapi memang something lah. Keimanan dia kepada Allah tu memang something yang kita patut belajar untuk beriman macam tu juga. Sebab macam ni dia dah tak ada apa-apa kan. Dia tak bawa makanan, dia tak bawa family, dia tak bawa apa-apa kan. And dia lari macam dia jauh Syahizan kata tadi tu. Lepas tu sampai dekat tempat yang memang dia tak ada apa-apa pun. Lepas tu dia lihat, dia tengok anak, ada haiwan dia orang tu kan. And masa zaman tu sedih lah juga sebab anak Nabi Syuaib tu kan 2 orang kan. And dia orang nak beri makan, tapi masa tu dalam keadaan yang tenakan dia tak boleh tahu haiwan apa. Tapi haiwan tu macam nak pergi dekat tempat air tu. Cuma budak 2 perempuan tu tengah pegang. Sebab kalau dia pergi kat tempat tu, budak-budak lelaki yang tengah bagi tenakan dia minum tu akan kacau. Faham ke? Maksudnya dalam masa zaman tu pula pun macam adalah benda yang tak elok kan. Tapi Musa pelik lah, macam haiwan tu nak pergi minum air dah, tapi kenapa dia halang kan. So pasal tu lah Musa yang pergi bagi minum air. And lepas tu dia pergi beritahu kat perempuan tu. Dalam keadaan macam tu pun Nabi Musa still offer help to people. Faham ke? Kalau nak tengok Nabi Musa macam ni, dia lah orang yang paling miskin, tapi dia lah orang yang paling menolong orang. Faham ke? Macam tu lah kot. Satu benda yang sangat belajar lah daripada Nabi Musa kan. And dalam keadaan tu baru dia berdoa kan. And dia duduk. Lepas tu dia kembali ke tempat yang teduh, lalu berdoa kan, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakirin. Wahai Tuhanku, sungguhnya aku sangat memerlukan suatu kebaikan yang engkau turunkan kepadaku. Semasa dulu lah, masa this period lah kot last year kan, sampailah bulan 9 lah kot. Ini adalah doa yang sangat dekat lah kot dengan hati akak kan. Sebab rasalah macam banyaknya ujian yang Allah boleh ke komplain tu tak lah. Banyak je lah kot ujian yang memang Allah bagi kan. Tapi rasa je lah macam ya Allah bagi je lah apa-apa yang terbaik untuk aku. Memang itulah doa yang macam aku tak tahu dah apa yang terbaik kan. Sebab teringat lah masa nasi memang sampai masa pergi jom kot. Tapi masa pergi jom tu pun tak tahu lagi placement macam mana kan. Macam Nino macam less than 1 month kot baru tahu. Maksudnya lambat sangat lah. Sebab masa tu lepas A-levels macam dalam keadaan sebab kena A-levels. So saya rasa macam aku ni betul ke nak fly kan? Aku ni betul ke Allah nak bagi? Ataupun aku ni betul ke mampu kan, layak kan? Sebab masa tu result dah lepas, dia marah tapi uni pula dah lepas kan. And masa tu saya rasa lah macam bagilah kan apa-apa yang kau nak bagi kat aku. Macam Syahizan kata tadi kan, tak kisahlah kita pergi mana pun kan, tapi doalah semoga apa yang kita dapat tu adalah yang terbaik. Yang betul lah, kita adalah aim kita macam taklah macam ya Allah tak kisahlah kau nak bagi aku Malaysia ke mana ke, aku lah kita dah redha je, itu satu benda yang ada dalam hati kita. Tapi kita aim for the best kan. Tapi selepas tu doalah semoga ini yang terbaik buat diri kita. Tak tahulah. And selepas tu bila tengok memang Allah bagi macam-macam dekat Nabi Musa tu. Bagi bila seorang perempuan tu datang balik, lepas tu dia ajak dia sebab ayah dia panggil kan untuk pergi jumpa dia. Lepas tu dia dapat kerja, dia dapat macam-macam lah. Kadang kita rasa cara Allah nak memberi petunjuk kepada kita adalah macam ni je. Faham tu? Maknanya kan kita rasa dengan fly ni je lah adalah yang terbaik. Boleh juga kalau kita macam tu. Tapi Allah ni, hebatnya Allah, cara dia nak menolong kita sometimes dalam perkara yang kita tak sedar pun. Maksudnya kadang jalan yang Allah nak beri kepada kita tu, kadang kita rasa pun itu adalah yang terbaik, tapi sebenarnya itulah yang terbaik. And itulah satu benda yang tak tahulah, akak sangat sukalah cerita Nabi Musa ni. Sebab satu dia lah mengajar kita tentang hamba lah, and keimanan yang sangat tinggi. Sebab doa-doa dia adalah doa-doa yang sangat best lah kot untuk kita belajar, dan kita cubalah kot dalam in the near future kan, bila kita sedang
tak tahu kot nak buat apa. Rasa macam gelisah, rasa macam aku ni tak ada apa-apa, aku ni tak tahu nak buat apa kan, aku ni layak ke. And masa tu dah rasanya aku ni memang fakir kan, and indeed I am indeed in need of your help. Doa lah macam tu kan, dengan harapan Allah memang akan insya-Allah berikan yang terbaik lah dekat diri kita. Macam tu lah kot yang akak sukalah daripada ayat ni. So insyaAllah biasa bila kesanan Musa ni menjadi tauladan kan. Sebab banyak kesanan Musa dalam surah Toha kot yang dia main kejar-kejar dengan, bukan main kejar-kejar, yang dia dikejar oleh Fir'aun yang face sebab dah cerita belah laut tu. So itu pun adalah kisah pergantungan Nabi Musa kepada Allah kan. Bolehlah nak baca. Tapi nak kata doa ni adalah meletakkan diri kita as hamba pada tempat yang sangatlah rendah kan. Memohon kepada Allah yang terbaik in terms of hubungan kita dengan Allah. Dan macam kenapa pun aku kata mindset kan, sebab anything yang akan berlaku pada kita nanti kan, sebab kita ada mindset tu, apa pun berlaku lepas tu kita macam oh betul lah ini yang terbaik. Cuma aku je tak nampak hikmah dia kan. Dan kalau lah selepas tu macam tak nampak juga hikmah, macam doa kepada Allah, Allah tunjukkanlah aku hikmah yang pada benda ni kan. Walaupun it takes time kan benda tu. Sebab tu lah pentingnya doa seorang Muslim itu, sebab dia mengubah cara pandang kita pada satu perkara insyaAllah. Ni macam keluar topik sikit lah, tapi nak share ayat ketiga. Itu Ustaz Nurmaliah pernah share, dia kata ayat ni dia menggambarkan adab pergaulan antara lelaki dengan perempuan. Kan waktu Nabi Musa datang dekat dia nak tolong 3 orang perempuan tu kan, dia cakap dia terus direct, dia tak ada cakap macam tu. And then perempuan tu terus macam Direct. terus cakap direct apa masalah dia tu semua. Tu ayat yang Ustaz Malihan dia highlight lah, dia kata pasal adab. Dalam ni pun sebenarnya ada kupasan ikhtilatnya kisah. Sebab kan ada cara Nabi Musa, dia tak kan nak tunjuk rumah Nabi Syuaib tu kan. So macam perempuan tu jalan belakang, Musa jalan depan. So macam nak tunjuk kan sudut mana batu kan. So lah. Betapalah Al-Quran ni sangatlah menceritakan segalanya. So insyaAllah. Apa nak share? Apa nak cakap? Apa tambah? Fazli? Ada apa tu? Tak ada satu video saya suka lah, nama Aihan juga lah. Saya rasa dia macam dah lepas semua, tapi bila akak bagi macam sudut lain, macam dia sudut lain. Macam saya bila akak cakap nak bagi ni, saya cakap okey, tak banyak dah nak bagi. Macam lain lain akak bagi. So macam Oh, ni Mariah punya tu pasal apa? Boleh je. pasal kahwin. Oh, ya. So, dalam ni pun ada pasal Baitul Muslim. Macam banyak kan sebab lepas dia doa, dia kahwin kan lepas tu kan. So, macam Kita tak lupa. banyak sudut kan. So, Al-Quran ni satu page ni banyak benda kita boleh tafsir. Banyak ibrah lah untuk satu page saja. Kita tahu ingat ada doa Muslim. Zia tambah apa? Zee? Ambil lah kesempatan berbaki Jadi 5 hari. Pula. 5 hari lagi. 5 hari kan, bulan Ramadan ni banyakkanlah berdoa kepada Allah tentang mana kan Allah nak bawa aku ni. Ingatlah di mana kita berada, itulah medan kita untuk menyentuh hati kita sendiri dan juga menyentuh hati manusia lain juga. Dan sekali lah berprasangka buruk dengan Allah, sebab Allah tu bagaimana kita sangka kan. Dia sebenarnya kebergantungan kepada Allah tu bagaimana kita berprasangka dengan dia lah. Kalau kita rasa oh sebenarnya Allah ni sani kan, tak nak bagi aku fly sebab saya sani kan. Tapi ingatlah mungkin Allah nak uji aku dengan perkara ini dan memberi aku lebih baik lah walaupun di mana kita berada. Oh ni nak Moderator. sorry. Serah Oh dia. dah ke dah? InsyaAllah. Itulah apa ni, best lah sebab kita orang pun Kak Aisyah lah kot yang share ayat ni kat kita orang before kita orang ID pun masa tu. Tapi sangat macam mana, sangat terkesan je lah ayat yang